orang dah biasa macam-macam makanan. Dan kami dapatkah kedai just jual char kway teow untuk survive? Orang pernah nempah kami dulu untuk seset pakaiannya hanya hampir 30,000 lah. Okey, guys, akhirnya tu kita berada di dalam segmen apa tu? Apa tu? Apa tahu di atas? You mikir tu? You mikir, ya? Oh, you mikir. Yang penting kita orang masih kekal bersama dengan Ardin Belarik. Dan juga Azwar Shah dalam Borak TCP. Yes, betul. Ditemani dengan suara saya yang serak-serak. Okey, dan untuk berkelakar pasal char kway teow, kita nak bersama dengan Tokek Kedai. Betul. Kita bersama dengan Encik Kamarul. Assalamualaikum, Encik Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke Char Kway Teow Tapak Kuning. Yeah. Boleh juga ada Puan Ina. Assalamualaikum Puan Ina. Waalaikumsalam. Okey, Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, tu adalah owner untuk Char Kway Teow Tapak Kuning. So kita nak tanya lah dengan dua macam ni boleh munculnya Char Kway Teow Tapak Kuning. Macam ni permulaan bisnes kita dua. Kami orang bermula di Uptown Metro City. Masa saya belum lagi ada nama char kway teow Tapak Kuning. And then kami nangga di Kuching tu belum ada banyak orang jual char kway teow. So kami orang just tulis as char kway teow Uptown lah. And then start berjual di Metro City. And after Metro City, this year kami orang macam nak create signature lah. Because ada dua orang berjual char Ada kway teow juga lah. dua ke tiga buah lah yang berjual Char Kway Teow juga di Siak. So kami orang cari sikit nama dan kebetulan pada masa saya kami orang menggunakan tapak lah. Dalam bahasa kita Sarawak tu tapak lah. Jadi yang berwarna kuning. So malas nak pening-pening, so letaklah nama. Dari Siak lah, dari Tapak dari Kuning Siak. tu. Yes. Kenopi pun color kuning masa. Mesti boleh. Mun Mesti ikut biru kami dok saya. memang rasa nangkah semua kuning. Tetapi si dibenarkan oleh pihak pengurusan di Siak disebabkan semua kanopi yang untuk penjajah di Metro City ya, di pasar malam ya harus menggunakan warna biru lah. Mengikut idea memang adalah nangkah warna kuning ya. Semua mau kuning. Jadi yang kira permulaannya lah. Apa mulaannya Jadi berapa siapa? lama kita orang dah berbisnes dalam char kway teow tu? Dari tahun Sebenarnya 2017. kami dua dari 2012. Lama Bermula dari 2012, tetapi saya hanya bertahan selama 6 bulan saja di situ. Dan after that kami dua bola yang small lain catering lah, lah. kecil-kecil, catering kecil-kecil. Sebab orang Kuching masa saya belum familiar dengan char kway teow. Char Kway Teow belum banyak lagi di situ. Bila Kebanyakan orang sih tahu Kway Teow yang Char Kway Teow lah yang ada kuah. Hanya heran kena kway teow ya. Kena kway teow tu basah. Berkuah macam tu. Pernah ada orang selalu goreng. Kway Teow kita tahu Goreng, Kway Teow goreng, goreng bah. saya. Jadi lepas ya bertahan selama 6 bulan lah. Terus ya kami buat yang lain. Dan pada tahun awal 2000 March 2017 kami orang dapat offer untuk berjual di Uptown Pasar Malam di Metro City. Jadi di Sia kami dua mikir apa yang menu yang kami dua nak jual di Pasar Malam. So kami dua nangga Char Kway Teow since kami dua dah ada experience mula ya. Dan kami dua adalah peminat Char Kway Teow juga. So kami dua bermula dengan menjual Char Kway Teow dari Uptown Metro City lah, dari Pasar Malam ya. Pada awal 2017 lah sebenarnya Char Kway Teow Tapak Kuning bermula. Okey, Char Kway Teow. Kira daripada oleh Encik Kamarul. Encik Kamarul. Yang mana yang favoritnya dua. Siap betul. Okey. Dari sini kita mula berkenalan dengan Char Kway Teow. Sebenarnya kami dua dulu pernah berhijrah di Semenanjung, di Kuala Lumpur. Kami bekerja di Sinun selama hampir 10 tahun lah di Sinun. Tapi kami bukan dalam bidang masak-masak lah, dalam bidang perhotelan. Sepanjang kami bekerja di Kuala Lumpur, boleh dikatakan dalam seminggu memang kami orang akan balik daripada kerja, kami orang akan singgah untuk menikmati lah makan Char Kway Teow di kedai Danau Kota, di Malis Corner. area Danau Kota sialah Malis Corner. Ya, inspiration kami orang. Pasar malam jual lah nak?
Dulunya berjual di macam di Rumahan. di taman, dan after that pindah ke sebuah kedai lah. Kedai. Kedai yang agak besar di kami rasa sangat-sangat famous lah di Kuala Lumpur. Oh, dari sini lah inspirasi Ya. nak mengolah char kway teow tu teh. Kami duk minat dengan char kway teow, dan bila kami duk balik ke situ, kami fikir untuk berjual berbisnes, jual char kway teow lah. Dari sialah kami bermula idea untuk menjual char kway teow. Nak belajar masak ke? Belajar masaknya actually simple aja sebenarnya untuk naknya, sebab isteri kami tu nang bahagian memasak lah, dan family-nya memang Jadi ya dah tahu dah bahan-bahan yang diperlukan. betul. Kita Dia dari curi-curi macam ni. Betul. Trial sikit. Okay, dekat sama ada rasa. Oh, this is the recipe. Macam ni lah. Okey. Yang tukang masak awalnya, masa perniagaan dibuka, Kami. kita mulai api ya. oh ya, nangnya. Chef lah. Ya, permulaannya kami. Permulaannya. And then bila customer dah start kami, Dah start kami. Cepat handle seorang yang macam mesti mau ada orang goreng. Kami mau orang cepat dua speed je lah. dapur lah. So kami dua-dua yang bergoreng. Sampailah uptown-nya sampai 2020 lah, dan berpindah ke kedai tu. Ya. Oh, kita tadi lah dari uptown yang ada kedai itu. Apa rahsia perniagaan kita? Banyak rasa orang. Bukan rasa menu. Mun macam ni ada rahsia namanya. Tu. Ada ke batu? Bukan. Minta Bukan rahsia minta orang. rahsia menu. Kita lah padahal TV je ya. Tibalah belakang-belakang ni. Terus jadi. Tips untuk mengembangkan perniagaan Perniagaan kita. kita. Daripada pasar malam, Apa kita itu di kedai. Apa yang kita olah lah? Inisiatif. First, kita mesti ada keyakinan kita. Bila kita yakin untuk membuat sesuatu, kita dapat capai apa yang kita mahu ya. Semangat. Semangatnya. Semangat. Yes. Dan- Dan mentality kita mau. Terus ke depan Atur, positif, ke depan. sentiasa berfikiran positif. Yes. Dan bukan mudah untuk kami dua buka kedai tu pada masa ya dengan PKP. seluruh dunia lah, bukan negara kita aja dilanda oleh pandemik COVID-19, dan pada masa ya kami dua berfikir agak panjang lah apabila mendapat Very tawaran tough untuk decision lah. membuka kedai tu sebenarnya. Tapi kami dua cuba juga, alhamdulillah setakat tu nampaklah something yang positif di situ. And back to mentality lagi, kami orang fikir mau kasi orang pergi ke kedai. Orang dah biasa pergi metro Semalam. nak. Dan metro orang dah biasa macam-macam makanan. And then kami dapatkah kedai just jual char kway teow untuk survive? Dari siap kami mula-mula takut untuk buka kedai sebenarnya. Rasa macam dapat kasi, si confident lah. Ini bantuan yang kita mohon. Jadi ada daripada pihak Mara lah, masa saya nunggah ada kekosongan untuk lot di situ lah, di Satok tu. Jadi kami orang coba aja ngisi permohonan, dan kami orang dipanggil untuk temu duga lah untuk ngambil kedai tu pada tahun yang lah. 2019. 2019 masa Kawan ya. kami yang kini etoknya ada kedai emas di Plaza Astana ya. Nya yang WhatsApp. Memperkenalkan. yang ada Suggest. Oh, yang ada ada. kekosongan di Mara. Why not you cuba apply? And then masa saya kami masih dapat metro Ragu-ragu lah, ke sebab saya. dari segi masa ya kan kita pun pandemik agak nak. Coba aja, coba ya dah. This is it. Dapat kedai Alhamdulillah dengan lah, bantuan setakat Mara. Jadi pendapat kita lah apa kebaikan bantuan Mara tu sebenarnya? Dia banyak membantu Bumi Utara dari segi bisnes, dari segi student untuk yang nak belajar pun naknya ada baik bantuan. Dan untuk pengetahuan kita pihak Mara sangat-sangat membantulah kami orang di saat kita tu dilanda oleh pandemik tu lah. Dari segi diskaun sewa, pengecualian sewa. Banyak. Memang sangat-sangat bantulah pihak kerajaan, pihak Mara, dan kami orang amat dari tapak kuning amat berterima kasih lah di atas bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak kerajaan dan Mara. Okey, tadi Encik Kamarul dan Puan Dina ada madah yang Sidak pada tahun 2019 mula mendapat tawaran tersebut. Tetapi pada tahun 2020 baru accept
Yes. Nya lah, nya 2019 kami dah naya, tapi kami bermula buka kedai tu pada tahun sebab kami 2019 pun pada bulan September. Jadi kami memerlukan masa 3 bulan untuk kami membuat Innovate lah. pembersuaian lah. Jadi kami mula buka di situ pada tahun 2021, Januari 2021. Seperti yang ada di Badah oleh Puan Nina tadi lah, yang madahnya takut sama ada mau kenisi pelanggan daripada pasar malam, pelanggan yang biasa dah datang bersama dengan kita orang. Bila kita dah buka kedai, takut pelanggan yang sama mesti datang ke kedai. Jadi kami mau tahu jawapannya, adakah orang datang macam ni dengan sambutan orang? Alhamdulillah, and pelanggan yang lama-lama sebelum tu masih datang. Walaupun mula-mulanya agak tough sebab mula-mula kita no dine in. Lepas Banyaklah dah boleh cabarannya dine in, masa ya. Si boleh buka akhir sampai pukul Sampai 8 pukul je. 8. Macam Char Kway Teow tu untuk orang makan malam. Sebenarnya Kita menu buka kami orang tu pagi. that's why kami orang buka bermula pada pukul 4. Sebab menu tu memang Pakai orang lebih, lepak. So makan-makan malam-malam. sampai malam. Jadi agak yalah masa ya apabila kami kita hanya dibenarkan SOP hanya membenarkan sampai pukul 8 agak naya sikit lah. Sakit sikit lah. Sakit lah. Bukan Sakit banyak lah. Sakit Banyak. banyak. Minta harap-harap semuanya okey lah. Dan kedai tu masa operasi sudah pun dipulihkan. Alhamdulillah. Dan kedai Char Kway Teow Tapak Kuning bermula beroperasi pada jam 4 petang. 4 petang. Dan tutup pada jam Sehingga 11 malam. 11. So last ordernya mungkin kita datang kau 11 2 minit memang mesti dilayan lagi lah. Saya dah lah. Boleh tiba ada umpan ngidam mengandung ni malam macam Boleh diconsider. Boleh je. Boleh je. Tapi jangan Dia apa tembak jangan dia. lah. Pasal ini mek ngidam ketika main. Mesti ada lah. Benda yang ngidam. Benda yang senang didapat sih ya masalah. Ada masalah. Memang cakap dia betul je. Nah, habis dah cerita. Okey. Okey. Ada si terlintas di fikiran kita orang untuk mengembangkan menu jualan selain daripada Char Kway Teow. Sejak buka kedai tu dah ada banyak penambahan menu-menu lain. Okey, antaranya Sebelum tu kami on just jual Char Kway Teow basah. Dan tu dah ada kway teow goreng kering, mi goreng, ada menu nasi-nasi jual. Sesen nasi ada juga. Itulah lah. Untuk beri pilihan dengan orang yang si pandai makan Char Kway Teow. Tapi alhamdulillah bagi yang si pernah makan Char Kway Teow sebelum tu, bila yang cerit, yang pandai and then yang jadi belalak. Angkat tak? Ada bunyi ambulans lalu. Kalau siap faham sebab yalah masa nak madah. Bila ni orang si dapat Char Kway Teow yang ni orang cari, pasal orang masuk ambulans. Ni ada nanti gila. Tapi si pandai kebelahan. Okey, saya ni pada juga apa menu saya minang adik dekat TikTok nak yang ada duo. Apa lagi? Ada si nampak Stereo, mata aku ni. kuah ini apa ya sebenarnya? Okay. Sebenarnya dulu kami orang hanya mula basic aja. Yang maksud kami basic ya ayam, udang, kerang, ambal. Sotong pun adalah menu yang baru. Dulu hanya ada ayam, ambal, udang, kerang. Ya, untuk Char Kway Teow lah. Dan mun specialnya pun kami orang akan campur udang campur kerang aja lah. Udang, kerang, ayam. So kini tu yang duo. Dua. Yang terkeluar. Oops. Sebab duo. Yang dua nak. Dua. Kita Yes. campur dua. Yang basic tadi sama ada ambal campur kerang, ayam, lah, tak ada udang. Boleh request lah. Yes, upon request. So trio ini Gigi 3. orang dia. Trio 3. 3. Kita orang datang lah. Macam tu sudah. Dan kuat ya 4 dan queen ya semua sekali lah. Dicampur ambal, kerang, udang, ayam dan soto. Yo lah yo. Mumbai dia lah nyo. Yes. Aduh. Macam price-nya untuk yang kesemuanya dimasukkan sekali tu. Untuk Char Kway Teow. Yang 5. Itu sih nampak. Yang pun mulai menu yang pun RM19. RM19. Oh, jadi Oi, campur semua sekali. Masih murah. 5 bahan bercampur dekat siap. Ada udang, ayam, kerang, ambal, soto. Adakah udang yang hasil daripada tangkapan diimpun di laut? Kami sih mancing udang sebab kami mancing ikan. That's why udang kami terpaksa belilah. Ada ya. Sebab walaupun busy berbisnes tetapi tetap dengan hobi sudah iaitu memancing. Memancing. Sing mengganggu lah hobi kita orang dengan bisnes kita orang.
Sebab yalah bisnes tu nak kadang-kadang nak kita nak fokus bisnes setiap masa. Yang mana? Oh, sampai si TKB nak layan hobi. Masa kita on boat pergi. Mari. Masuk boat. Lah. Jangan bertanding je lah. Sila bagi kami, sila mengganggu. Sebab kami rasa kami perlukan memancing. Sebab setelah penat seminggu ya kami berniaga di laut kami tenang, ketenangan. Lain, yang lain. Memang lain sebab kami dengar hobi kita pun memancing. Macam ni kita pandai tiba-tiba muncul dengan hobi ya. Sana pada. Ataupun ikut cakap apa? Di Ikut racunnya kami. tu sebenarnya. Racu. Kata Mencuri sekali ada belalak. Cuba kuih juga bah. Bila tahu mencuri sekali belalak. Actually walaupun apa yang ada disebut oleh saya tu memang offside sedikit dengan apa yang kita bincangkan, tetapi sebenarnya ada maksud yang tersendiri kau Wawa. Tahu siapa? Apa? Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita mesti spend time untuk meluangkan masa kepada me time kita ke diri. Self reward untuk Ya, self reward. Kadang-kadang orang suka nak beli. Macam kita orang suka nak cari ikan. Ada orang suka holiday. Yes. Penting ah. Okey, so kita dah berada di penghujung segmen. Maybe Encik Kamarul ada sesuatu yang nak dikatakan dengan penonton kita yang tengah menonton kini tu. Silakan. Okey, kepada semua penonton-penonton di luar sana, kami menjemput kita orang semua datang ke Cakap Tapak Kuning. Perniagaan kami bermula seawal jam pukul 4 lah, pukul 4 petang hingga 11 malam setiap Isnin sehingga Sabtu. Dan Ahad kami orang tutup lah untuk Mancing. kami nak nyebut rehat tapi nyebut mancing, okeylah, kami boleh terima. Dan tidak lupa juga kami nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang terus-menerus menyokong kami orang daripada pasar malam sehinggalah kami ke kedai kini tu. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada keluarga yang banyak membantu serta menyokong lah kami dua. Dan buat masa tu, Char Kway Teow Tapak Kuning hanya beroperasi di Jalan Satok. Tiada di tempat lain sebab masih ada yang confused. So hanya di Jalan Satok di Kompleks Mara, Satok Parade tu. Jadi mau nak datang stok, jemput datang, mau rasa malas nak keluar, boleh order melalui GrabFood, Foodpanda, Boya Eat ataupun and then coming soon pula ada Shopee Food. Shopee Food. So semuanya di hujung jari aja. Mau nak malas nak datang situ, boleh order online. Mau rasa rajin nak drive, start engine, jalan, datang. Kami order dari 4 sampai 11 malam. Yes. Tangga. Dah berbunyi. Dah berbunyi. Cakap kau dah Lupa main sikit soalan. Bumi minta semua toge boleh tak? Boleh. Ada banyak yang kita Sangat-sangat banyak kami menerima request daripada Yalah. Especially toge lah. Bukan simut toge sebenarnya. Yang mau order cakap caw simut mi. Simut mi, simut telur, simut toge, semua sekali ya. Okey, tapak aja. Tapak aja. Tapak kuning. Okey, terima kasih. Alright, Sama-sama. sama-sama. Kerana dah pun bersama dengan kita dalam Borak Tersiping untuk kali itu. So, thank you so much. Kita jumpa dalam segmen yang seterusnya. Cakap caw. Tapak. 1. Pakaian songket, pakaian anak Melayu. Lain ni lagu yang Lain dah. Mau dihafal, dah Mau susah. dihafal, dah. Okey guys, assalamualaikum bersama dengan Arin Belare. Dan juga Azwa Shah dalam Borak Tersiping. Yes, dan untuk segmen kali itu kita berada di dalam segmen apa tu? Nak madah dulu. Oh, kacak. Oh guys, kita nak suruh Wawa berpantun tidak boleh. Selalunya saya aja yang berpantun. Tok kali tu kasih cala dengan Wawa. Okey, try lot je Pak fikir. Okey. Kain songket ditenun menggunakan benang. Benang habis. Okey. Aku beli. Okey. Kau jual lah. Okey. Okey. Tok pantun daripada saya. Naga makanan telio-lio. Ai. Inilah kayu. Okey guys, untuk segmen apa tu kita berada di
Di sini kita ada. Seri Gedong Songket. Dekat Ubantun pada jam kawan. Dan kalau songket tenunannya Oh, kacak. Dipakai lagi dengan orang kacak. Nah, tu di Pulau di Sarawak Oh, dia asli dari Sarawak. Oh. 100% tenunan hasil tangan. Nah, selalunya bila cerita pasal songket, ianya famous di Pahang, Terengganu, Kelantan. betul. Tapi di Sarawak pun ada Ada guys. juga. Tapi kita mau tahu lagi lebih lanjut. Kita ada seorang tamu. Yes, tetamu yang akan bercerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan songket. Kita nak bersama dengan Puan Ram Tini Waiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita teh? Baik, selamat datang ke Alhamdulillah. Gedong. Thank you. Okey, bila cerita pasal songket, kita nak berkenalan dengan lebih mendalam lagi bersama dengan apa nama panggilan kita ni? Tinit. Tinit. Okey. Kita tugasnya Tinit saja. So, maybe kita boleh Kenalkan diri kita. kenalkan diri dulu dengan penonton. Okey, macam ni kami mula dengan tenun songket kami mula belajar dekat dalam tenun songket dari usia 20 tahun lagi. Muda. Pada tahun 2006 di Pusat Keras Tangan Kuching Sarawak. Okey, lepasnya kami diambil orang bekerja sebagai penenun lah. Kami bekerja sebagai penenun dalam 6 tahun camnya di Yayasan Tuanku Nur Zahirah dengan Tanoti House. Di sini kami lebih kepada dengan teknik lah pembuatan songket. Jadi kami berhenti bekerja pada 2013 dan kami balik ke kampung. 2014 kami mula diimpun sendiri. So lepasnya tempahan kami makin banyak lah, kata orang ada orang nempah. Kami rasa kami dapat macam ni, kami perlu tenaga kerja untuk bantu kami menyelesaikan tempahan-tempahan orang ya. So start dia kami ambil seorang dua dulu lah. Jadi pada 2015 kami rasa kami patut mula sikit sekat diimpun dan kami beri namanya Seri Gedong. Tapi kena Seri Gedong Songket. Gedong adalah nama kampung kami lah. Sebab kami nak beri penyeri dalam gedong tu. Sebab penenunnya adalah belia-belia wanita-wanita di kampung Gedong. Jadi fokus kami mula-mula adalah untuk membantu penenun yang ada di Gedong juga asalnya. Sebab Gedong tu nya dah start 2001 lagi ada penenun. Tapi nya dia menenun di rumah-rumah lah, ada sikit pusat tenunan. Tapi namanya adalah Permata Songket Gedong. Tapi pada 2013-14 dia dah slow down, yang banyak orang sebab pengetahuan orang tentang tenunan songket tu banyak bah. Jadi pada 2015 lah kami cuba nak mengembalikan songket Gedong. Kami letak nama Seri Gedong lah. Seri Gedong Songket adalah komuniti kami. And then maskota ya adalah kami pun brand. Jadi kami mula aktif 2016. Kami sentiasa aktif ikut expo. Kami dengan sidak agensi lah. Sampai kini tu lah kami mula aktif dan ada pusat tenunan diimpun di Gedong tu. Macam ni lah ceritanya tu. Maksudnya dulu sebenarnya situ pernah juga ada gedong ada apa ni mula songket tenunan. Dia bukan zaman kini tu je. Dulu pun ada juga tapi puan telah menaikkan lagi nama songket tu di Gedong. Okey. Bila cerita pasal songket, songket tu merupakan istilah dalam bahasa Melayu dan juga Indonesia yang bermaksud cungkil. Ataupun mengait. Dalam maksudnya tu adalah untuk mengeluarkan benang daripada kain, betul? Betul, motif ya, yang menggunakan benang emas ataupun benang perak. Yes. Ya dolaknya lah. Zaman dulu mari hanya orang kaya aja dapat pakai. Kini tu aku pun dapat pakai, kau pun dapat pakai. Betul. Pakai orang nikah ada, pakai hantaran ada, pakai orang pergi perayaan lah. Yes, betul. Tapi gini tu dah boleh pakai bila-bila masa di waktu yang bersesuaian. Nak nanya dengan kita macam ni, proses nak mengolah tu apa? Benda pertama yang perlu dilakukan apabila kita nak menghasilkan songket. Okey, songket yang dipolah di Seri Gedong tu memang 100% handmade lah, hand woven. So kami orang akan melalui 10 hingga proses. 10 proses. Kita yang first kita akan ada proses pewarnaan. And then kita ada proses menerai benang. Menerai benang ya dalam sikit peleting. Kami orang buluh ialah. So kami orang kumpul benang dalam sikit peleting untuk dibahagikan benang-benang ya. And then kami orang ada proses menyampak, kita ada menghubung, kita ada menggolong, kita ada apa lagi?
mengarap, kita ada menyongket. Dan last sekali adalah kita ada teknik tenunan, menenun songket. Ia adalah proses yang terakhir lah. Jadi untuk merangkum semua proses ya, yang akan ambil masa 2 ke 3 bulan, siap sigit helai kain yang berukuran 2,5 meter. Tapi nak sebelum kita menghasilkan tenaga kerja nak, adakah kita juga molah khusus saya pakai sidak ataupun sidak nang dah pandai rimpun. Di Seri Gedong tu memang daerah dari kosong lah, belum tahu apa-apa. So kami orang ajar lah di situ. Dan kini tu kami banyak dilantik oleh kajian di Sarawak untuk mengajar penenun di luar lah, bukan setakat Gedong aja. Kami mengajar di penjara Puncak Borneo. Kami mengajar 24 orang penghuni di sini, lelaki sebagai penenun. And then kami mengajar 2 orang cikgu di Sentek Santubong, mengajar untuk sidak mengajar belia-belia yang sidak yang ajar di sini. So kami kini tu fokus on pendedahan tenunan songket lah di Sarawak tu. Sebab pun dekot, kain songket di Sarawak tu dah lama wujud. Betul. Sebab dulu-dulu ada digelar sebagai kain beruni, kain belatak. Melatak, kain berturus, Kain penakan. kain penakan. Ya, nama-nama asalnya lah. Kira macam mana? Boleh kita kongsikan dengan lebih lanjut lagi isi berkenaan dengan namanya? Ia adalah versi-versi kain yang ada di Songket Sarawak. Sebenarnya kami banyak buat research ke diri, kata orang. Kami mula research pada 2016 tentang Songket Melayu Sarawak. Mundekot yang betul-betulnya yang menenun pada zaman dulu adalah Kampung Nombor di Kuching. Yang asalnya, Kampung Matingan. Ya asalnya sebenarnya. So kami pergi rumah ke rumah sidak yang mempunyai songket-songket Melayu Sarawak nak. Before tu kami lebih kepada teknik, kami belajar bekerja lebih kepada teknik contemporary, modern. Tapi after kami buka ke diri, kami buat research himpun lah songket-songket Melayu Sarawak. Dan kita harus banggalah kita ada Kediri pun songket lah. Jadi kami pergi rumah orang yang berbisik, kata orang ada kain-kain songket. So di sialah kami bertanya lah dengan sedaya tu apa nama kain di sialah dari mana tu kain penakan namanya, dan tu kain belatak namanya. Tapi dari situ tahu apa kena namanya kain belatak, apa kena nama kain. Kami pun kaji, and then kami buat yang nama kain penakan lah, and then kami buat yang nama kain belatak ya. So dari sialah kami kain belatak tu adalah kain songket yang penuh dengan benang emas. Ia dapat digunakan depan belakang kain. So ia kekemasan, menjaga kekemasan di belakang depan kain. So ia dapat pakai both side lah. Ia ada kain belatak. So kami tanyanya apa kena kain belatak. So dari si madah apa kena kain disebut kain belatak. Tidak hanya tahu namanya kain belatak. Kami pun mendengar sebutan-sebutan. Sidaknya bila kita menenun, sidak nyebut melantak. Nya si berhenti melantak. So nya melantak. Ia kami dengar bahasa-bahasa. And then kami terfikir untuk mengembalikan bahasa-bahasa Sarawak yang orang si tahu tentang, yang orang tahu memang songket lah nak. And then kami nyebut kain belatak adalah kain yang penuhnya si berhenti melantak lah. Ia kain belataknya full design dan penuh dengan benang emas. And then kain berturus adalah kain yang mempunyai jatuh bunga motif yang secara berdiri, ia lurus-lurus ya. Mun orang pemakai yang pakai motif dia akan nampak berdiri, selari lah, lurus-lurus. So ia kain berturus. Tak pergi sini-sini yang saya ada di Sarawak aja kain berturus tu. So ia specialnya kita ada keunikan kita pun sebenarnya kain di Sarawak tu. Betul. Sebab ya nanti mengulas balik apa yang daripada oleh Puan Doktor pasal jenis-jenis kain belatak, kain buni. Sebab orang kita kena tu ambil mudah. Betul. Pah, ambil kain abang lo, pah. Macam ni. Betul, mesti mana? Ambil kain songket lah. Macam ni. Tapi stok jenis-jenisnya. Nasib ada orang macam kita untuk mengingatkan. Itulah kita apa nak mau turun-temurunkan generasi kita untuk join untuk mula songket tu sebenarnya. Coba kita nanya dengan Puan. Wujud ke isi harga kain songket yang dijual dengan harga berpuluh ribu ataupun lebih mahal lagi beratus ribu? Wujud jawapannya. Kena boleh. Kerana value dalam setiap kainnya, story dalam setiap kainnya.
Jadi mun dah harga macam ya, memang kita cukup dengan padat dengan story lah. Kain dalam setiap kainnya macam ni jatuh bunganya, macam ni dengan letak kita nak letaknya tu apanya. Dia ada story di sia. And then sikit-sikit yang menyebabkan harganya adalah kita menggunakan betul-betul benang emas tembaga ya. Jadi kain orang dulu nya berat. Nya macam orang kain kinet tu. Benang kinet tu ringan. Benang orang dulu berat-berat. Nya susah nak didapati. So kita perlu cari yang betul-betul sini kita nak dapatnya. Jadi nya sangat limited. Bila limited nya pun story lalit lah. Bila kita dalam setiap kainnya kita akan kira lah. Dalam Sri Gedong kami menetapkan value dalam setiap kainnya dalam penceritaannya lah. Kami ada bahan mentahnya yang dipakai, and then masa yang kita ambil, upah yang kita beri ya, and then desainnya dan teknik yang kami orang pakai dalam tenun songket kita. Jadi ia akan menentukan setiap value kain yang kita hasilkan. Jangan terkejutlah punya harganya sampai 30 ke atas kata orang. Tapi mau tahu berapa paling mahal kita pernah jual ataupun orang pernah tempah dengan kita? Orang pernah nempah kami dulu untuk seset pakaiannya nya hampir 30,000 lah. Tapi nya simple design. Nya bukan heavy pun. Nya buat untuk bajunya, and then one family lah, one family. Family nya laki bini, and then kami bola untuknya puntong kolo, and then memang harganya macam ni. Nya pakai hadiah anaknya kahwin. Tangga kau. Nya orang Semenanjung lah, nya bukan orang kita. Orang Semenanjung pun ada tempat dari situ. Ada. Takat tu alhamdulillah lah, Sri Gedong bukan ajaknya takat Sarawak ajak, tapi sebenarnya market kami adalah orang Kuching. Tapi nya kini tu memang dah sampai Sabah, kata orang Semenanjung Malaysia, Singapura pun dah ada. Kalau luar negara pun memang dah ada juga lah. Okey. So bak katanya nanti makinnya bermotif, makin ada penceritaan dalam setiap tenunan, makin bahan-bahan yang ada dipakai makin mahal, makin berharga untuk sebuah songketnya. Yes, jadi kami kelak macam kita nerimakah untuk jenis-jenis rekaan yang mengikut apa yang dimau kami. Kami lebih kami suka lagi. Kami suka berdepan dengan orang macam ni mau warnanya apa yang mau, and then heavy-nya harga macam ni mau. And then kami dapat atur ya semua. Macam ni kami nak tempah, kami mau penceritaannya melo untuk Firdaus. Boleh. Tersia. Boleh ha? Macam ni ya? Kami mau daripada episod 1 sampai hujung. Lain cerita ya. Okey. So, bila makin berat benang yang dipakai, adakah proses untuk menyiapkan kain songketnya semakin susah? Makin lama. Ini sebenarnya depend dengan teknik. Teknik ya sebenarnya. Kita pakai benang yang biasa, semua orang pakai. Tenunan sama. Tapi bila kita mengubah setiap teknik jatuh bunga ya, nya akan ambil masa. Makin teknik kita orang yang heavy, kata orang, design yang penuh, sangat banyak, ia akan ambil masa lagi. Ia akan menentukan harganya akan jangan terkejutlah kata orang nak harga macam ya. Jadi teknik yang main peranan juga dalam penghasilan untuk menghasilkan kualiti yang kualitinya ya. Macam yang di tangga kita di belakang tu apa online? Apa namanya? Menenun. Proses terakhir. Menenunnya bukan benda senang nak dipola. Perlukan tenaga. Satu-satu Yes, dia kan asalnya dari benang. Asalnya benang macam ni jadi kain. Kami orang menghasilkan fabrik lah. Jadi benang kita ada sebut benang loseng, benang pakan. Bila dia disatukan dia akan jadi kain. Okey. So kita ada kesuntukan masa untuk segmen Abatok di Sri Gedong Songket. Maybe puan ada apa-apa yang nak dikongsikan kepada penonton yang tengah menyaksikan buat resipeng kini tu? Okey, banyak. Kami just rasa Songket Sarawak ni harus kita rasa kita bangga kita ada songket sendirilah. Kami rasa semua kita orang Sarawak harus ada, at least ada sikit je lah untuk kita beri ke generasi yang akan datang. Sebab mun kita orang si ada, yang kita orang si mau nak si berisi kata orang, si ada kata orang, si perlulah kita ada pandai menenun, tapi kita harus ada sikit lah, at least sikit je untuk kita orang simpan tu adalah songket Sarawak. Betul. Jadi turun-temurun. Macam bila kita dah jadi nenek kelak, kita dapat beri cucu cicit kita, kita suruhnya simpan. Kita beli mahal ikut kemampuan, lepasnya suruh simpan sampailah. Kelak anak cucu nangga kelak dia songket apa tu? Songket nenek hau tu. Nenek hau lagi ada duit nak beli. Kalau nenek ada duit beli.